Okay, sebelum kita teruskan pembesaran, okay, kita bincang dulu yang saya suruh buat dalam buku kerja. Surat berapa? 90 berapa ni? 95. 95 kan? Okay, dah buat? Dah buat ke belum? Ke tunggu jawapan saya je? Senyap. Kejap ya. Okey, jawapan nombor 1A. Tentukan pasangan bentuk berikut mereka kongruen atau tidak. Kongruen. Okey, kongruen syarat dia apa? Apa syarat kongruen? Bentuk dan saiz yang sama. Bentuk dan saiz yang sama lagi. Panjang sisi dan semua sudut sama. Okey, panjang sisi dan sudut sama. So A, kongruen. B? Bukan. Kenapa bukan? Sebab sisi dia tak sama. And bentuk dia lagi lain. Kecil. Satu kecil, satu besar. So dia tidak kongruen. C? Ya, kongruen. Apa dia? Kongruen. C, bentuk serupa kan? Walaupun dia terbalik, dia serupa. Jadi apa jawapan dia? Kongruen. Kongruen, betul. D? Kongruen juga. Okay, D pun kongruen walaupun dia terbalik sebenarnya dia sisi sama panjang, sudut dalam dia pun sama. Dia pusing je. Okay, dia kongruen. E? Tak. Okay. Tidak. Tidak. Okay, satu kecil, satu besar. So dia tidak kongruen. Okay, ini maksud kongruen. Okay, boleh faham Okay, nombor 2. Tentukan pasangan segitiga berikut kongruen atau tidak. Seterusnya, nyatakan ciri-ciri bagi setiap kekongruenan segitiga. Okay, kalau dia kongruen, nyatakan dia SSS ke, ASS ke, apa benda tu lah. Okay, A, apa jawapan A? Kongruen ke tidak? Tidak. Tidak. Okay, sisi tak sama, saiz. Sudut sama. Tapi sisi tak sama. Okay, B? Sama, jadi dia adalah kongruen. Kalau kongruen, apa ciri dia? Apa jenis sama. Yelah, dia ada nama-nama nama tu kan? Sisi ke, sudut ke, sisi ke. Ini apa nama dia? Sudut. Okay, sebab dia bagi sudut ni, contoh sudut. So, jadi dia adalah kongruen dan sudut. A lah. Angle. Okay, kalau C? Kongruen ke tidak? C, kongruen ke tidak? Okay, sudut ini sama, sisi ni sama, sudut ni sama. Kongruen ke tidak? Kongruen. So, apa jenis dia? Ada yang jawab ke? ASA. Apa tu? Sudut, sisi, sudut. Okay, sudut, sisi, sudut. So, ASA lah. Angle, side, angle. So, betul. Kongruen, sudut, sisi, sudut. Angle, side, angle. Senang dia nak tahu, tengok. Kalau dia bagi sudut dulu, sisi, sudut. Kalau yang D ni, okay, sudut ada, sisi ada, sini pun ada. Okay, ini di dalam langkau ni, so kita baca yang ini dulu. So, dia kongruen, dia namanya adalah sudut, sisi. Angle, side. Okay. Itu je cara nak tahu dia.
Okay, angle, side. Dia mesti berturutan. Kalau tak ada baca yang ini kosong tak boleh. Dia mesti berturutan. Okay. Okay, last sekali E. E. Adakah E kongruen atau tidak? Tidak. Tidak. Okay, walaupun sudut dia sama tapi saiz tepi dia tak sama. Jadi dia tidak kongruen. Okay, kalau tidak tak ada nama lah. Kalau dia kongruen baru ada nama dia. Okay, boleh faham Okay, nombor 3. Rajah menunjukkan dua segitiga kongruen LMN dan juga RST. Cari nilai X. Okay, sekarang dia adalah kongruen, so kena pasti sudut yang sepadan yang mana? Mana pen saya ni? Oh, dah bagi jawapan dah. Sekejap ya, pen saya tak berfungsi ni. Okay, so sudut yang sepadan yang mana? Okay, di 55 sama dengan ini. Okay, sini 55 nanti saya tulis. Merah boleh lah. Okay, sini 55. 65 ni kat mana? 65 sama dengan 2x tambah 30 ke? 65 sama dengan yang ini. Okay, kalau tak nampak awak cuba pusingkan yang ini, bagikan sudut ni sama dengan sini. Kalau sudut ni sama dengan CD, jadi sudut ini akan sama dengan yang ini. 65 akan sama dengan ini. So, macam mana nak cari 2x tambah 30? Cari sudut sini dulu. Okay, caranya 180, segitiga kan 180, 180 tolak 55, tolak 65, awak akan dapat sudut dekat sini 60. Jadi 2x tambah 30 ni sama dengan 60 ini. Okay, kemudian selesai kan lah, dapatlah cari x. 30 pergi belakang jadi tolak. So 60 tolak 30 jadi 30. 2 dah pindah bawah akan jadi bahagi. So x akan dapat 15. Boleh? Dah siap belum? Saya nak pergi yang seterusnya. Ini boleh colour je. So colour kan? Tak payahlah ada tulisan. Tak payah colour tak. Okay, dah belum? Dah cikgu. Dah saya terus pergi yang B Ada soalan tak? Tak ada Okay, B. Ya. Okay. Gelap sikit. Gelap juga. Gelap. Kering-kering. Ini bicara. Tak, itu dah malam. Dah malam. Ya. Ini. Ya. After sunset tu, tak nak malam. Maghrib ke malam. Ini tambah ke? Ini gelap. Okay, B. Raja menunjukkan sebuah segi empat sama. A, B, C, D, E, F. Ini segi empat sama. Okay, dalam segi empat terdapat dua segitiga kongruen. Okay, segitiga yang ini A, B, G, F. A dengan yang ini A, B, C, D, G ni adalah kongruen. Okay, dia beri nisbah panjang CD dengan DE ni ialah 3 nisbah 4. Cari panjang BF. Okay, maklumat yang kita tahu ialah sisi segi empat ni adalah 14. Maksudnya semua sekali sisi ni adalah 14 sebab dia segi empat sama. Okay, sini 14 juga. Sini pun 14, sini pun 14. So sekarang nak cari BF ni kena tahu dulu panjang CD dengan DE ni berapa. So macam mana kita nak cari? Kita buat pecahan lah. Okay. Panjang CD, nak cari panjang CD 3/7. Tahu kenapa 3/7? Tahu tak kenapa 3/7?
Tahu ibu. Tak tahu. Okay, sebab dia dah bagi nisbah 3/4. DE ini 3, CD ni 4. Semua sekali adalah 7. Jadi DE terbalik salah. Sorry. Maaf ya, ini 3, ini 4. CD 3, DE 4. Boleh nak kalah ni sekejap. Boleh nak kalau boleh, tak nak kalau tak apa. Okay, so CD 3 daripada 7. 3 daripada 7. Panjang semua sekali yang sebenarnya adalah 14. So 37 kali 14 awak akan dapat 6 cm. Jadi sini 6, kalau sini 6, sini mesti 8 lah. Sebab dia mesti 14. Okay, jadi nak cari panjang BF, sini dapat 6. Semua sekali yang ini 14. So nak cari BF, kita guna teorem Pythagoras. Jadi BF sama dengan AD. BGF sama dengan AD. So guna teorem Pythagoras, dapatlah jawapan ini. Boleh faham? Boleh, awak cari salah satu je. Sebab dia sama je, sebab dia kongruen, dia sama. Okay, boleh teruskan? Boleh cikgu. Okay. Okay, soalan C. Raja menunjukkan satu papan kekunci, ini papan kekunci terletak di atas satu pemegang. Buktikan segitiga yang dibuat oleh pemegang papan kekunci adalah kongruen. Maksudnya ini pemegang ini dengan ini ni adalah kongruen. Seterusnya cari panjang TQ. Okay, bila kongruen maksudnya yang panjang ini sama dengan panjang ini. Panjang ini sama dengan panjang ini. Sudut semua sama. Sudut ni sama dengan sudut ni. Sudut ni sebab dia segitiga ni. Sama dah ni. Okay. Jadi buktinya adalah inilah. TS sama dengan PQ, TR sama dengan RQ, SR sama dengan RP. Dia memenuhi ciri-ciri kongruen segitiga itu side, side, side. Okay, sudut tak tahu tak apa sebab side dia semua sama. So dia adalah memenuhi ciri-ciri kongruen segitiga. Sisi semua sama. Okay, itu dia punya bukti. Okay, nak cari panjang TQ. Okay, kalau macam ni kita tak boleh kira. So kita kena buat teorem Pythagoras lah. Cari yang tegak ni berapa. Okay, sini berapa. Dapatlah cari. Okay, kalau ikut sini 3. 3, 6, 9, 12. So panjang ini akan jadi 12 tolak 3, dia akan jadi 9. Okay, tinggi ini pula. Okay, kalau ikut sini bacaan dia adalah 15. Sebab 3, 6, 9, 12, 15. Jadi kosong 15, so sini adalah 15. Okay, so nak cari TQ, cari TR dulu. Okay, cari TR guna teorem Pythagoras. 15 kuasa 2 tambah 9 kuasa 2, jawapannya nanti punca kuasa 2. Dapat 17.49. Okay, itu baru TR. So nak cari TQ, kali 2 lah sebab dia benda yang sama. Sama ada awak tambah atau kali 2. Okay, dapat 34.98. Okay, boleh? Cikgu, saya baru masuk. Siapa tu? Suhaimi. Oh, Suhaimi. Tapi buku dah ada belum? Ada lagi? Okay, tak ada, tolonglah foto state yang kawan punya ke, ambil gambar ke. Tekan ambil gambar sebab saya tak ada yang kosong Saya cuma ada jawapan. Tak apa, order kat Shopee je, ada buku. Okay, yang mana tak ada buku lagi lah. Okay, dah belum sih? Dah cikgu. Dah. Okay, so habis 5.1. Kita akan masuk 5.2 iaitu pembesaran pula. Okay, pembesaran. Okay.
Dalam pembesaran ni dia ada konsep keserupaan. Awak pernah belajar ke tajuk pembesaran ni? Tak ada kan? Mendengar-dengar ada belajar tak? Tak ingat cikgu. Sebab kalau KBSM dulu awak belajar masa form 2. Tapi saya rasa yang KSSM ni awak tak ada belajar lah pembesaran ni. Masa form 4 baru jumpa. Tak apalah, kita tengok apakah maksud keserupaan. Okay, saya terus skip yang dia panjang-panjang tu. Okay. Dua objek geometri adalah serupa apabila semua sudut sepadan adalah sama. Okay, kalau awak tengok sini, ini A, ini B. A sama dengan P, B sama dengan Q, C sama dengan R. Semua sudut sepadan adalah sama dan semua nisbah sisi sepadan adalah sama. Okay, nisbah sisi ni maksudnya PQ bahagi dengan AB akan sama dengan QR bahagi dengan BC. Sama juga dengan RP bahagi dengan CA. Nisbah dia akan sama. Okay, jika semua sisi sepadan bagi sepasang segitiga berkadaran, maka semua sudut sepadan adalah sama saiz dan sebaliknya. Okay, kalau dua je yang sepadan, automatik sisi pun sepadan. Ataupun terbaliklah, kalau ada dua sisi sepadan, automatik sudut dalam pun sepadan. Okay, saiz tak apa tak sama sebab dia adalah serupa bukan kongruen. Okay, ini serupa. Kongruen lain. Serupa, sudut sepadan sama ataupun nisbah sisi sepadan sama. Okay, kita tengok contoh lah. Kalau tak faham, tengok contoh. Okay, tentukan sama ada setiap pasangan objek geometri yang berikut adalah serupa. Okay, kita nak tengok serupa ke tidak, kita tengok A, sudut 79, ini 79, sini 47, sini 54, kita nak tahu sudut lagi satu berapa. Okay, macam mana nak tahu sudut kat sini berapa? Macam mana nak tahu sudut kat sini berapa? Awak cari satu sudut sudah, tak payah cari dua-dua. Okay, awak tolakkan. Sudut dalam segitiga berapa? Sudut dalam segitiga 180. 180. So jadi sudut, kita nak cari sudut ACB, kita akan dapat 180 tolak 47 tolak 79. Awak akan dapat berapa? Dapat tak 54? Dapat cikgu. Dapat. So kalau dapat maksudnya dia serupa lah ni. Sudut ini serupa. Sebab kalau sini 54, so automatik sini 47. Okay, jadi dia adalah serupa. Kita tak ada nak kira nisbah sebab sisi tak ada nilai. So jadi kita hanya tahu sudut sahaja. Jadi bagi sepasang segitiga, semua sisi sepadan berkadaran apabila semua sudut sepadan adalah sama. Okay, buat. Okay, jadi A adalah sepadan. Okay, kalau B pula. Okay, B dia bagi sudut 120, 120, 120, 120, yang ni 100, yang ni 100. Jadi sebab dia sisi yang sama, ada berapa? Sisi 5 kan. So automatik sini pun akan sama dengan sini. Okay, kita tengok yang ini pula. Panjang sisi. Okay, panjang sisi 10, yang ini 8. Yang ini 8, yang ini 6.4. Yang ini 9, yang ini 7.2. Jadi macam mana nak tahu? Kita buat perkadaran dia lah. Kalau perkadaran dia sama, maka dia adalah serupa. Okay. Okay, cuba kita tengok AB dengan PQ. AB sama dengan PQ. 9 dengan 7.2. Okay, dapat 5/4. AE dengan PT. Sama juga kalau CD dengan RS. Okay, 8 bahagi 6.4 dapat 5/4 juga. ED dengan ST. Okay, 10/8 dapat 5/4 juga. So dia punya nisbah sisi sepadan, semua sama. So kalau semua sama, maka dia adalah serupa. Boleh? Faham Macam mana ibu? Ya? Dia macam confused. Okay. Okay, kita tahu ED ni sepadan dengan ST kan? Okay, ED per ST awak dapat
10/8. Awak dapat 5/4. Okey, ini nisbah yang pertama, sisi yang pertama. Sisi yang kedua pula 9 ataupun 8. Setelah EA akan sepadan dengan PT ni kan. Yang ini sama dengan ini. Yang ini sama dengan ini. Okey, so katalah EA dengan PT. Awak akan dapat 8 dengan 6.4. Kalau tekan kalkulator, awak akan dapat 5/4 juga. Okay, kalau 9 ni pula, AB ni dia sepadan dengan PQ ni. Kalau BC sama dengan QR. Okay, AB per PQ. Awak akan dapat 9/7.2. Okay, tekan kalkulator awak akan dapat 5/4 juga. Bila yang belakang ni semua sama, okay, ini namanya nisbah sisi. Okay, bila nisbah sisi dia sepadan sama, maka dia adalah serupa. Okay, yang pertama kita tengok sudut je. Bila sudut semua sepadan ataupun semua sama, maka dia serupa. Yang ini bila sisi, nisbah sisi dia sepadan, sama ni. Okay, maka dia serupa. Boleh? Faham? Dapat okey. Tak boleh tengok latihan kejap lagi. Okay, C. Kalau C kita tengok yang ini sudut dalam semua sama. Okay, sisi. Kalau BA dengan RS. AD dengan PS. Sepadan tak? Kita cek. Okay, katalah AB dengan RS. Kita dapat 6/10. Awak akan dapat, kecilkan dapat berapa? Bagi 2, 3, bagi 2, 5. 3/5. Kalau yang ini pula AD dengan sepadan dengan PS. Jadi 6/12. Awak akan dapat 1/2. Kalau tengok sini tak sama kan? Bila tak sama jadi dia tak serupa. Jadi soalan C tidak serupa. Sebab nisbah sisi dia tak sama. Boleh? Kita tengok latihan. Okey, tentukan sama ada setiap pasangan objek berikut adalah serupa. Saya tukar pen lain pula lah, pen biru lah. Okey, adakah ini serupa? A. Sudut sini 90, sini 30, sini akan jadi berapa? Ya. Oh, cantik. Okey. Berapa sudut kat sini? 60. 60. So, sama dengan ini 60. Jadi sini adalah 30. Jadi adakah A ini sepadan? Serupa? Serupa. Okey, sisi tak tahu tak payah abaikan. Sudut semua serupa maka dia adalah serupa. Kalau B? Tak serupa. Kenapa tak serupa? Sebab panjang dia lain. Okey, panjang dia dah lain. Sudut pun tak sama sebenarnya. Panjang dia lain tak ada masalah sebenarnya. Takut kita tengok nisbah dia. Cuba tengok sudut. Bila kat sini 50, bila kaki sama sini 50. Sini akan jadi 80. Tapi kalau sini semua sama panjang, sini sebenarnya 60. 60. 60. Okey, sudut dalam tak sama. Jadi dia tak serupa. Okey, yang sisi ni mungkin nisbah sepadan. Sebab tu kita tak ada tengok yang kat luar ni. Tengok sudut dekat dalam. Okey, kalau C. Kita tengok sudut dulu kat dalam. Kalau sini 110, sini mesti 110. Yang dua ni mesti sama. Sebab dia sama panjang. So berapa sudut kat dalam ni? Segi 4 dalam dia mesti 360. So berapa sini, berapa sini? Cuba kira. Dapat 60 tak? Kalau dapat 60, sama. Tak dapat 60. Okey, ni 110, 110 dah 220. 360 tolak 220, awak dapat 140. Kan? Bila 140,
Jadi balance dia lagi 120. Tak? 70 lah. Okey, 70. Jadi dia tak serupa, sudut tak sama. Okey, tidak serupa. Kalau D, cuba kamu kira. Okey, cuba kamu kira yang D. Dah dapat kira dah yang D? Kita tengok sudut dulu. Sini 100, sini 90. Okey, sini 90. Okey, adakah sini 136? Kalau sini 136, maka sudut dia sama. Kita akan cek sisi pula. Sama tak kat sini? Dapat tak 136 kat sini? Dapat. Okey, dapat. Maksudnya sudut semua sama. Kita cek sisi pula. Yang 8 cm akan sama dengan 12, sepadan dengan 12. Yang 3 akan sama dengan sini. Sini berapa? 4.5 kan? Okey, 6.2 dengan 9.3. Kita cek. Kita ambil yang besar, yang kecil lah. Kalau yang kecil besar pun tak kisahlah. Okey, kita cek. Yang pertama 8 dengan 12. 8 per 12 kita kecilkan dapat berapa? Berapa dapat? Berapa? 2/3. 2 per 3. Kita cek pula yang 3 ini dengan 4.5. 3 per 4.5 dapat berapa? Tak kisahlah, apa pun boleh, semua boleh. Berapa dapat 3 per 4.5? 2/3. 2/3 juga. Okey, ini sepadan, sama. Okey, yang ini 100, bukan 100. 3 dengan 4.5 sama. Cuba cek yang ni pula last sekali. 6.2 dengan 9.3. Mana pen saya tadi hilang? Okey. 6.2 dengan 9.3. Dapat berapa? Okay, kalau awak 2/3. 2/3 juga kan? Okey, kalau awak ambil yang ini dulu, kemudian yang ini, yang second pun kena ambil yang ini dulu. Jangan ambil pula awak ambil yang ini per dengan yang ni. Kalau awak ambil yang pertama yang ini, yang kedua yang ini, dia akan jadi salah. Okey, mesti kalau awak ambil pertama yang ini, yang kedua pun mesti ambil yang ini. Yang ketiga pun mesti ambil yang ini dulu. Okey, perkan dengan yang sebelah sini. So sekarang sudut sepadan semua sama, nisbah sepadan pun sama. Jadi dia adalah apa? Jawapannya? Serupa. Serupa. Okey. Settle nombor 1. Nombor 2. Tentukan pasangan objek yang serupa dalam rajah di bawah. Cuba kenal pasti. Ada 3, tak salah saya jawapan ni ada 3 yang serupa. Pasangan yang serupa. Betul, ada 3 yang serupa. So pasangan manakah yang serupa? Kalau C dengan H? C dengan H. Okey, kita cek. Kalau C dengan H, mana pen saya ni? Okey ni. Yang ini 3, yang ini 4. So 3/4 sisi dia kan. Yang ini berapa? 4. Yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4/6. Kalau 4/6, kita kecilkan dapat 2/3. Tak sama. So bukan. C dengan H bukan. Cuba cari yang lain.
Yang mana lagi? Okay, ada yang cuba jawab kat mesej, saya tengok jap. B dengan G cikgu. B dengan G dan seorang lagi Najihah kata D dengan F. Kita check. Okay, kita check yang mana betul. Okay, Najihah kata D dengan F. Yang sebut tadi siapa? B dengan G tadi? Saya cikgu. Saya tu siapa? Sony. Oh, saya ni. Okay. Satu D dengan F, satu lagi B dengan G. Kita check. Check D dengan F dulu. Okay, D dengan F. D dengan F, yang ini kalau ikutkan yang ini dengan yang ini. 2 dengan 3. So 1, 2, 3. Kalau yang ini pula 2, 4, 6. 6 per 2, 4, 6, 8, 9. 6 per 9. Okay, kalau kita bahagi 3, kita akan dapat 2 per 3. Macam sama tu. Okay, ini sama dengan ini sama dengan ini. Kalau yang ini 1, 2, 3. 1, 2. Okay, sama. So D dengan F betul. Satu lagi kita check. B dengan G. B dengan G yang ini sepadan dengan yang ini atas ni. So 3, 4. 3 per 4. Yang ini 3, 4. 3 per 4. Yang bawah ini pula, ni setengah 1, 2, 4.5 dengan 6. 4.5 per 6, cuba kecilkan, dapat berapa? Per 6, kecilkan dapat berapa? 3/4. 3/4. Okay, so saya assume 3 tu betul. B dengan G serupa. Ada satu lagi. D dengan I? D dah ada pasangan dia dah. So D dengan I tak boleh lah. D pasangan dia dengan F. B pasangan dia dengan G. Ada satu lagi pasangan. C dengan H. Betul tak? C dengan H. Kita check. Tadi dah beritahu kan? Bukan kan? Tak C dengan tahu. H bukan. C dengan H bukan. Bukan. E dengan I. E dengan I. A dengan I. A dengan A. I. Okay, kita check A. A ini 2, ini 4. So 2/4 jadi 1/2. Okay, yang ini pula, macam mana kita nak check yang ini? Ini dikira 1. Yang ini dikira 1, 2. Faham Ini saya kira 1, bucu sini sampai sini saya kira 1. So ini akan jadi 2, 1/2. Yang ini pula 4. 4 ni saya dikira 1. So sini 1, sini 1, 1/2. So jawapannya A dengan I. So kita dapat jawapan dia A dengan I, B dengan G, D dengan F. So itu adalah objek yang serupa. Okay, boleh faham Okay, kita tengok pula apakah hubungan antara keserupaan dengan pembesaran dan bagaimanakah memerihalkan pembesaran. Okay, pembesaran ialah satu transformasi dengan semua titik objek bergerak dari satu titik tetap dengan satu nisbah malar. Titik tetap itu dikenali sebagai pusat pembesaran. Okay, ini pusat pembesaran dan nisbah malar itu dikenali sebagai faktor skala. Pembesaran dia ada dua benda je. Pusat pembesaran iaitu P dan juga faktor skala, simbol dia K. Faktor skala nak cari, ada dua cara nak cari faktor skala. Jarak image dari pusat bahagikan dengan jarak objek dari pusat ataupun
panjang image bahagi panjang objek. Dia itu cerah, tak payah. Yang diberi kalau nanti yang Tekan merah. tak apa. Cukup dah. Sekejap saya buka kelas anak saya sekejap. Baca tu dulu sekejap. Lambat sangat ni. Okey, kita teruskan. Okey, kat sini ni adalah formula nak cari faktor skala lah. Ada dua cara, iaitu K sama dengan jarak titik sepadan daripada image P. Inilah. Kalau kita ambil yang ni, kalau senang ambil yang lurus. Jarak ini bagi dengan jarak objek. Ataupun panjang sisi image bagi panjang sisi objek. Ada dua cara lah. Okey, kita tengok sini nilai faktor skala K tu. Okey, dia akan berbeza dan mempunyai kesan pembesaran yang berbeza lah. Okey, kalau faktor skala kita dapat lebih besar daripada 1, jadi saiz image dia akan lebih besar daripada objek. Okey, macam inilah. Kalau macam ini gambar dia, maksudnya K besar pada 1, image besar pada objek. Okey, objek, image akan berada sebelah yang sama dengan objek, kawasan yang sama. Pusat pembesaran, kawasan yang sama. Kalau K sama dengan 1, jadi saiz image dia sama dengan saiz objek. So image dengan objek akan berada kat sini lah. Okey, dia masih lagi kawasan yang sama dengan objek. Image akan berada kawasan sama dengan objek. Okey, kalau K lebih kecil daripada 1, maksudnya di antara 0 hingga 1 lah, K tu masih lagi positif tapi dia lebih kecil daripada 1. Jadi saiz objek, saiz image dia lebih kecil daripada saiz objek. Kalau awak tengok, okey, image dia kat belakang objek dia lebih kecil. Tapi masih lagi kawasan yang sama dengan objek. Maksudnya kalau P sini masih lagi kawasan yang sama. Okey, bila K lebih kecil, bila K di antara negatif 1 hingga 0. Okay, K dia besar pada negatif 1 tapi kecil pada 0. Okay, saiz image lebih kecil daripada saiz objek. Dia berada di sebelah bertangan objek dan dia punya image terbalik. Bila negatif sahaja, image akan terbalik daripada objek. Okay, dia akan berada sebelah berlawanan dengan objek bila negatif Okey, kalau K sama dengan negatif 1, maksudnya dia sama saiz dengan objek tapi kedudukan dia bertentangan lah. Bila negatif saja mesti bertentangan. Bertentangan dan image pun terbalik. Okey, kalau K lebih kecil daripada negatif 1, objek, image dia lebih besar daripada objek, dia akan berada kawasan yang berlawanan juga, tapi dia besar. Okey, daripada ni. Boleh dapat perbezaan dia apa yang berlaku? Boleh? Kita tengok contoh. Shift.
Okey, Raja sebelah menunjukkan 3 objek dan imejnya. Okey, ini objek. Yang biru objek, yang pink ni image. Okey, yang ada tanda ini adalah image. Okey, ini objek, ini image, ini objek, ini image. Okey, perihalkan pembesaran dengan menentukan faktor skala dan pusat pembesaran untuk yang berikut. Ada 3 benda lah yang kena buat. Awak nak kena perihalkan pembesaran, tapi nak kena perihalkan pembesaran, awak kena cari faktor skala dan juga pusat pembesaran. So macam mana kita nak buat? Okay, kita tengok Okay, yang pertama kita tentukan pusat pembesaran dulu. Macam mana cara nak tentukan pusat pembesaran? Pusat pembesaran dapat ditentukan daripada titik persilangan antara semua garis lurus yang menyambungkan setiap pasangan titik sepadan. Awak sambungkan image dengan objek ni, panjangkan. S dengan S ni panjangkan. T dengan T panjangkan sampai bertemu bersilang pada satu titik. So titik yang bersilang tu adalah pusat pembesaran. Boleh faham? Boleh faham tak ni? Nak tentukan pusat pembesaran. Ada orang ke tak ada ni? Senyap je ni? Boleh. Okay, tak tahu tiba-tiba semua dah hilang. Okay, sama juga dengan yang AB ni, ABC ni. C dengan C, panjangkan. A dengan A yang ini panjangkan. B dengan B panjangkan sampai bertemu pada satu titik. So itu adalah pusat pembesaran dia. Yang ini pun sama. N ini sepadan dengan N. Ingat mesti sudut apa ni? Bucu yang sepadan. M dengan M. L dengan L. Okay, bila awak sambungkan, awak akan dapat titik yang bersilang tu adalah pusat pembesaran dia. Sudah dapat dah. Yang ini pusat dia 13, yang ini pusat dia negatif 2, negatif 1, yang ini pusat dia 2, negatif 5. Okay. Okay, dalam transformasi pembesaran, setiap pasang sisi sepadan antara objek adalah dengan image adalah selari. Okay, ini maklumat yang kena tahu. Dan satu lagi, apabila memeliharkan satu pembesaran, kita perlu menyatakan pusat pembesaran dan faktor skala. Okay, ingat bila memerihalkan suatu pembesaran mesti ada pusat pembesaran, faktor skala. Okay, pusat pembesaran dah ada. Sekarang kita nak cari faktor skala. Okay, soalan A tadi ABC kan. Okay, bagaimana nak cari faktor skala ABC? Sama ada awak cari panjang, awak kira panjang image bagi panjang objek ataupun cari jarak dia. Okay, jarak image dari pusat dengan objek dari pusat. Okay, kalau yang ini dia ambil jarak panjang image. Panjang image ni berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, image 6, objek 1, 2, 3, 4. 4, so 6 per 4. So dapat 3/2. 3/2 maksudnya K lebih besar daripada 1. Jadi image mesti lebih besar daripada objek. Betul lah, image besar pada objek. Okay, awak dah dapat faktor skala dia. Jadi cara nak memerihalkan satu pembesaran, tulis ABC ialah image bagi ABC di bawah satu pembesaran pada pusat, ini pusat pembesaran dengan faktor skala 3/2. Okay, ini cara memerihalkan pembesaran. Mesti ada pusat, mesti ada faktor skala. Baru dapat markah penuh. Okay, itu A. Yang B tadi dia nak apa? Yang B SRU ke LMN? Buku teks tengok tengok sini lah. Okay, yang B dia nak cari RSTU yang ini. Dia nak cari faktor skala sama ada nak guna jarak ataupun guna panjang image. Panjang image nak senang cari yang straight. Okay, image yang ini 1. Ya. Okay, image 1, objek 3. So dapatlah 1/3. 1/3 maksudnya dia di antara 0 hingga 1. Dia tak negatif, dia positif. Jadi image lebih kecil. Okay.
So cara nak memerihalkan RSTU ialah imej bagi RSTU di bawah satu pembesaran pada yang penting ada ni. Pusat dia berapa, faktor skala dia apa. Okay. Okay, dan C. Okay, C. Cikgu, Ya, macam mana tentukan apa yang 1/3 tu? kita dapat 1/3. Hmm. Okay, yang ini faktor skala, yang ini diguna panjang imej bahagi panjang objek. Panjang imej dia ambil panjang ni lah, ini imej. Ingat ini imej, ya ada tanda ni adalah imej, yang ini objek. So ini senang ambil yang lurus ini 1 je. Okay, ini 1, ini 3. 1/3. Dapat 1/3. Faktor skala dia. Faham? Okay, kalau awak tak nak guna yang ni boleh juga awak guna jarak. Jarak sini berapa? Jarak imej ni 3, 1, 2, 3. Jarak objek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So 3/9. Sama juga 1/3. Mana-mana boleh. Okay, sekejap Okay, kita tengok C pula. Okay, C yang ini dia nak cari yang lurus tak ada kan? Nak cari faktor skala yang lurus tak ada. So kita nak cari yang jarak daripada pusat. Okay, ini imej. Kita tengok sini. Yang ni yang lurus. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, dia ke kiri jadi dia kena jadi negatif. Sebab dia ke kiri. Okay, yang ini ke kanan. 1, 2, 3. 3. So 6/3. Negatif 6/3 dapat negatif 2. Okay, tanda negatif menunjukkan imej berada sebelah yang bertentangan dengan objek. Jadi K negatif lebih kecil daripada negatif 1. Jadi imej lebih besar daripada objek. Kejap ya. Okay. So cara perihalkan LMN ialah imej bagi ini di bawah satu pembesaran pada pusat dia. Pusat dia dah dapat tadi faktor skala negatif 2. Okay. Faktor skala yang negatif akan menyebabkan pembesaran berlaku di sebelah pusat pembesaran yang bertentangan dengan objek dan imej songsang dihasilkan. Boleh? Kita tengok latihan. Okay, diberi R ialah imej bagi objek R. R pelengkap tu. R prime tu. Perihalkan pembesaran bagi setiap yang berikut. Okay. So macam mana nak buat? Saya tak ada pembaris, so saya guna cara ni lah. Sekejap saya besarkan. Okay, jadi macam mana kita nak buat? Mana dia hilang? Okay. Boleh nampak ni So kita insert kita shape. Saya ambil line lah. Okay, saya tukar color. Sekejap lagi saya tukar. Okay, so jadi ini. Kenapa dia di sini? Kejap dek. Okay, awak sambungkan bucu dengan bucu, panjangkan. Okay, cara dia awak panjangkan bucu ke bucu. So, saya tukar color. Saya tukar shape dia. Okay. Sambungkan bucu-bucu yang lain. Okay. Boleh nampak Saya tebalkan sikit lah. Okay. Okay, kemudian sambung lagi. Okay, bucu ni dengan bucu yang ini.
Okay. Okay, awak ambil 20 sebenarnya dah cukup. Dah dapat dah. Dia punya titik dekat sini. Tak ada draw kat sini. Okay, awak dapat dia punya bucu kat sini. Okay, sini adalah pusat pembesaran dia. So, apa koordinat dia kat sini? So, boleh bagi koordinat P dia apa? Satu, dua, tiga, empat, lima. 1, 2, 3, 4, 5. Maksudnya satu kotak satu. So, apa koordinat P? Apa koordinat P? Negatif 4. Y dia 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So 4. Okay, negatif 4, 4. Faktor skala dia pula. Berapakah faktor skala dia? Apakah faktor skala untuk A? Negatif 1. Negatif 1. Kenapa negatif? Dia tak negatif sebab dia berada di kawasan yang sama dengan objek. So dia mesti positif. So kita ambil sisi image. Sisi image, kita ambil yang lurus lah. Yang ini ataupun yang ini mana-mana. So ambil yang pendek sikit lah. Ini senang sikit. So image ni berapa panjang dia? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 per objek dia 1, 2. So dapat 3. Faktor skala dia 3. So macam mana nak perihalkan dia? Okay, image R, apa tadi disebut tadi? Macam mana nak sebut tadi? Sekejap saya tengok. Ya. Oh, tak payah sebut image R pun tak apa. Okay, kita hanya tulis. So, cara nak memberihalkan pembesaran tu ialah pembesaran pada pusat P negatif 4, 4 dengan faktor skala. Faktor skala sama dengan 3. Cukup. Pembesaran pusat faktor skala. Maksudnya soalan ni 3 markah. Ada pembesaran, ada pusat, ada faktor skala. Okey, selesai. Cuba B pula. Cikgu. Ya. Kalau skala tu kan dia ambil mana-mana bahagi pun boleh kan? Mana-mana je. Ambil salah satu je. Kalau awak ambil yang ini, kena yang sepadan dengan dia lah. Kalau ambil yang straight ni dengan yang ini. Kalau awak ambil straight yang ini dengan yang ini. Mana-mana je. Okey B. Kita cari pusat dia dulu kat mana? Yang ni tak payah sambung pun tak apa, dah nampak dah. Okey, pusat dia dekat pusat pembesaran dia. Okey, ini image, ini objek. Dia bertemu dekat sini. So sinilah pusat dia. Ini P dia. So apa koordinat P dia? Okey, satu kotak satu. So jadi P ni adalah berapa titik ni? 6 dengan negatif 5. 6 negatif 5. So faktor skala dia? Apakah faktor skala dia? Faktor skala sama dengan, okey, ambil image yang lurus yang ni lah, yang pendek, jangan ambil yang panjang ni, leceh.
Okay, yang pendek 1, 2, 3, 4. 4 per 1, 2. 2. So 4 per 2 akan jadi 2. So cara nak tulis dia, pembesaran pada pusat. Okay, pusat P 6, -5 dengan faktor skala 2. Okay, cukup. Okay, jangan kira saja, awak kena tulis sekali. Cuba sambungkan titik dia. Kalau ada buku teks, contohnya buku teks tapi guna pensel jangan guna pen. Dia apa dia? Dia hari ni hari apa? Mandi. Cuma aja mandi. M dulu. Jangan boleh kat sini nak buat kerja. Okay, C dengan D. Kita buat sesiap dulu. Saya conteng dekat sini. Tak. Apa ni? Okay, saya sambungkan lagu apa ni? Tak apa, sampai pukul 11 tak apa Kita sampai pukul 11 ni sebenarnya. Okay, design. Insert. Saya ambil yang ni lah, copy paste je. Sebab saya tak ada pembaris, saya guna cara ni lah. Kalau ada pembaris, guna pembaris lah. Okay, bucu ni dengan bucu ini. Ya dek, apa dek? Ya. Okay, yang ini date hari ni 21. 21. Ni 21 ke? 21. Hari ni 21 kan? 21. 21. Nampak tu? 21. Teacher salah. Okay, ini dah dapat kat sini. Yang ini pula okay, bucu ini dengan bucu ini. Okay, bucu yang ini dengan bucu yang ini. Okay, 2 pun dah cukup sebenarnya ni, dah dapat dah. Okay, kita dah dapat dah dia punya pusat pembesaran untuk dua-dua soalan. Okay, ini untuk soalan C, yang ini untuk soalan D. So, apa koordinat P untuk C? Okay, akan dapat 5, 2. Apa dia tu tadi? Apa tu buat kerja? Ni. Tak nampak. Ini saya mencet kat sini sekali. Okay, 5, 2. Yang ini berapa? 6, 7. 7. Yang ini 4. Okay, apa faktor skala C? Ya. Betul. 2 je go. 2 sahaja. Betul 2. Saya cek faktor skala C untuk C. So sini berapa? Image 2 salah. Sebab dia kena image dulu. 1, 2, 3. So 3 per
Saya dapat 1/2 cikgu. 1/2 betul. Okay, ingat mesti image baru objek. So image 3, objek 6, jadi 1/2. Okay, jadi dia punya perihalan dia pembesaran mesti tulis. Okay, pembesaran pada pusat 52 dengan faktor skala 1/2. Okay, kalau D, berapakah faktor skala dia? Okay, yang ini kita guna panjang sisi pun boleh, tapi sebab tengok image dengan objek berada pada arah bertentangan, so negatif kena ada lah. Okay, so yang ini panjang dia image dulu image yang ini dengan ini sepadan. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Negatif 6 per 1, 2, 3, 4. 4. So akan dapat negatif 3/2. Okay. So jadi dia punya perihalan dia okay, pembesaran pada pusat 74 dengan faktor skala negatif 3/2. Okay, ada soalan? Ya. Satu lagi. Okay, saya pergi teruskan tu soalan nombor 2. Boleh? Dah belum? Boleh. Ya, cikgu. Belum? Dah. Dah. Okey. Nombor 2. Perihalkan pembesaran dalam setiap yang berikut. Okey, sama juga ataupun yang ni dia bukan dalam bentuk graf, dia bagi gambar rajah. So kalau yang macam ni dia dah bagi dah dia punya pusat pembesaran. So kita tak payah cari pusat. Okey, kita hanya tulis P je lah, pusat dia P. Kita kena cari faktor skala je. Okey, kalau A, apakah faktor skala dia? Faktor skala sama dengan dia bagi yang ini. So yang ini dia tak bagi panjang image, so dia bagi jarak pada objek. So jarak image pada objek adalah 6 tambah 4, 10. Objek dengan pusat 4, 10/4. Kecilkan dapat berapa? 5/2. 5/2. Jadi dia punya perihal dia, okey, pembesaran mesti ada pusat, okey, pada pusat P. Okey, sebab dia bagi P je, dia tak bagi apa-apa kan, so bagi P je. So P, okey, dengan faktor skala 5/2. Cukup. Okey, kalau B pula, apa faktor skala dia? Ya. Boleh. Okey, yang ini dia bagi panjang. So kita guna panjang lah. So berapa faktor skala dia? Mesti image bagi objek ya. Berapa faktor skala? Image berapa? Objek berapa? Image 16, objek 10. Kecilkan jadi berapa? 8/5. 8/5. So cara nak tulis dia pembesaran.
Okay, pada pusat P. Okay, kalau dia bagi P, P lah. Kalau bagi Q, Q lah. Okay, dengan faktor skala 8/5. Okay, last sekali. C. Apakah faktor skala dia? Saya dapat 1/4. 1/4 ke? Kita check. Okay, betul tak? Okay, dia bagi panjang sisi kan? Okay, panjang sisi 10, image 10, objek 40. So 1/4. Okay, betul. So jadi cara nak perihalkan dia, pembesaran pada pusat P dengan faktor skala 1/4. Okay, betul tu. Okay, ada soalan? Hari ni sampai sini je. Kita kira dua benda ni je. Okay. Okay, so kita habis untuk hari ni. Jadi latihan awak supaya lebih faham. Okay, buku kerja, muka surat. (99) sampai 101. Okay, 99 sampai 101. Senang je ni. Okay, nombor 1 ya ke tidak. Nombor 2, cari faktor skala. Nombor 3, cari pusat pembesaran. Okay, kalau ada masalah boleh PM saya. Okay, saya tengok kehadiran sekejap. Ada soalan boleh tanya